Okey tak? Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kerana kita bertemu lagi dalam kuliah yang penuh dengan berkat insya-Allah. Kita berbincang sama-sama tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih bincang sama-sama tentang orang Yahudi memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Baik. Kuliah sebelum ini kita sudah mencerita tentang kisah Sayyidina Abdullah ibn Salam radhiyallahu an. Seorang yang hebat dan paling alim dari golongan Yahudi. Dan bagaimana dia masuk Islam. Abdullah bin Salam ini dia juga yang meriwayatkan untuk kita hadis yang menceritakan tentang masa doa mustajab di hari Jumaat. Hatta Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam tentang masa atau satu jam yang Allah mustajabkan doa sesiapa yang membaca doa dalam waktunya di hari Jumaat. Di hari Jumaat ada satu masa doa mustajab. Allah sempurnakan masa itu. Bilakahnya? Abdullah bin Salam dikata, aku pernah bertemu dengan Rasulullah ketika itu Rasulullah duduk. Dan aku bertanya kepada Nabi, Inna lanajidu fi kitabina, yani Taurah. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ada di dalam kitab kami, di dalam hari Jumaat ada satu jam. Tidak ada seorang hamba yang beriman meminta apa-apa sahaja daripada Allah, melainkan Allah akan memberi kepadanya permintaannya itu. Maka Abdullah bin Salam, dia kata, Rasulullah SAW membuat isyarat, sebab Abdullah bin Salam dia kata satu jam. Rasulullah kata, dia buat dengan tangannya macam ni, dia kata, walaupun kurang dari satu jam. Yani. Faqultu sadaqta. Maka aku kata, benarlah wahai Rasulullah. Atau sebahagian daripada satu jam. Maka ditanya Rasulullah, ayu sa'atin hiya? Bilakah masa itu di hari Jumaat? Rasulullah kata, di hujung masa hari Jumaat.
yakni selepas salat asar. Abdullah bin Salam dikata, "Ya Rasulullah, tetapi masa itu bukan masa solat. Lepas asar tak boleh solat." Untuk membaca doa, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika telah melakukan solat asar, lepas tu duduk menunggu solat maghrib, maka dia dikira di sisi Allah dia dalam solat. Siapa-siapa yang duduk di masjid atau duduk atas sujadah di rumah, menunggu waktu solat masuk, maka ditulis di sisi Allah, dia sekarang sedang solat. Pahala solat, walaupun dia bukan solat. Dia duduk sahaja di atas sujadahnya atau di masjid atau di surau. Jika niatnya dia duduk menunggu masuknya waktu solat yang setelahnya." Kita semalam sudah tahu bagaimana cerita Abdullah bin Salam dengan golongan Yahudi yang menjelaskan untuk Rasulullah bahwasanya orang Yahudi ini sangat pendusta dan tipu. Pernah ada seorang Yahudi juga seperti Abdullah bin Salam, dia orang yang mulia juga dan ulama daripada ulama yang sangat hebat daripada golongan Yahudi. Dia pernah melakukan cerita atau kisah yang sama seperti Abdullah bin Salam dengan kepada orang Yahudi. Dia juga minta Rasulullah sempurnakan dia dan dibawa panggil orang Yahudi dan terjadi sama seperti cerita Abdullah bin Salam. Jadi semakin lama semakin ditunjuk dan menampak jelas bagaimana sifat dan sikap orang Yahudi. La ilaha. Baik, kita sambung kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana orang Yahudi memusuhi Rasulullah. Antara cara mereka memusuhi Rasulullah iaitu mereka suka bertanya kepada Nabi SAW, tetapi bukan dengan niat ingin mendengar atau mengikuti Rasulullah. Tapi niat mereka ingin memalukan Nabi SAW. Di satu hari, mereka tanya Rasulullah SAW, "Aina takunu an-nasu yawma tubaddalu al-ardu ghairu al-ardi was-samawat? Wa man awwalun nasi ijazatan wa ma tuhfatuhum?" Maksudnya, di manakah manusia waktu Allah Subhanahu wa taala menukarkan bumi kepada bumi lain dan langit kepada langit lain? Itu semuanya di hari kiamat. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Yauma tubaddalu al-ardu ghairu al-ardi was-samawat." Di hari kiamat Allah menukarkan bumi ini kepada bumi lain dan langit-langit semuanya dengan langit baru lain. Allah tukarkan semua itu. Maka orang Yahudi kata kepada Rasulullah, sahaja nak kalahkan Nabi SAW, nak Rasulullah kata tak tahu. Mereka kata, manusia semua di mana waktu tu? Waktu Allah tukarkan bumi yang baru. Di manakah mereka? Ini soalan pertama. Soalan yang kedua, mereka kata siapa orang yang pertama diizinkan untuk masuk syurga dan apakah hadiah mereka di dalam syurga? Dan apa makanan dan minuman mereka? La ilaha illallah. Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib, beliau berkata, di hari kiamat, bumi ini tukar kepada bumi lain. Bumi yang baru namanya bumi As-Sahirah. Dan bumi itu warnanya macam warna perak. Dan dia lurus semuanya, tidak ada bukit. Semuanya lurus. Bumi itu bumi yang betul-betul suci. Tidak pernah dilakukan maksiat atasnya. Yakni di hari kiamat Allah akan hancurkan bumi ini yang kita duduk sekarang.
Kerana bumi ini penuh dengan kemaksiatan dan kerosakan. Jadi Allah akan menggantikan satu bumi baru yang mana bumi itu suci, tidak pernah dilakukan maksiat. Langit juga ditukar dengan warna atau dibuat oleh emas. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bumi itu sangat ajaib. Bumi yang baru. Bumi yang baru tu sangat ajaib kerana dalam hadis riwayat As-Sahihain, yakni Bukhari wa Muslim, dia kata takunul ardu yaumal qiyamati khubzatun wahidah. Yani dia kata bumi di hari kiamat akan menjadi seperti satu roti yang dibalikkan di tangan orang yang tukang masak itu. Dia akan jadi seperti satu roti. Semuanya sama, yakni tidak ada bukit, tidak ada tembak tinggi, tembak lubang-lubang, tidak ada. Bumi itu akan jadi lurus semuanya di hari kiamat. Dan bumi itu bersih, suci, tidak pernah dilakukan maksiat atasnya. Seorang mukmin, orang yang beriman, mereka semua manusia akan bermahsyar di atas bumi itu. Di atas bumi itu, orang beriman kalau rasa lapar atau dahaga, dia terus keluarkan makanan untuknya dari bawah kakinya. Daripada ajaib bumi itu. Makanan terus keluar daripada bawah kakinya. Daripada bumi itu. Allah ciptakannya. Dan minuman, air, dia minum daripada telaga Al-Kautsar. Ini orang yang beriman sahaja. Orang yang beriman. Jadi Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar radhiyallahu an, beliau berkata, kita ambil faedah dari hadis ini bahawasanya orang beriman tidak akan diseksa oleh kelaparan di waktu bumi mahsyar, di atas bumi mahsyar dan di atas yakni di hari kiamat. Ketika mereka semua di atas bumi mahsyar menunggu sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ahli syurga masuk kepada syurga dan memberi arahan kepada ahli api neraka masuk kepada api neraka. Ketika itu mereka akan menunggu lama, berdiri tunggu sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi perintah kepada malaikatnya. Maka sepanjang masa itu orang yang beriman akan makan daripada bawah kaki mereka. Allah ciptakan makanan untuk mereka. Tidak ada masa di waktu tu orang nak kerja, orang nak buat, orang nak masak, orang nak makan cari makan dari sana dari sini. Bumi tu tak ada makanan, tak ada pokok, tak ada apa-apa. Bumi basir saja. Bumi mahsyar. Sebab itu Allah SWT menciptakan makanan daripada bawah kaki orang beriman. Semoga Allah SWT kita semua menjadi antara orang yang beriman yang tidak diazabkan oleh Allah SWT, yang sentiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Ya'kulu minha ahlul Islam hatta yafrughu minal hisab. Ada hadis lain dikata orang Islam, orang beriman akan makan daripada bumi itu sehingga selesai hisab. Selesai Allah Subhanahu wa taala hisabkan manusia atau muhasabah manusia. وهكذا تلك تكون هذكم في موقف الحساب أجعلنا هذكم جوز. Ini waktu manusia semua menunggu selesai urusan hisab. Lepas selesai urusan muhasabah dan mereka sudah naik atas as-sirat dan terus pergi kepada syurga dan kepada tempat lain, bumi itu akan menjadi dijadikan seperti daripada perak. Seperti mana Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, dikata bumi ini akan menjadi perak semuanya. Semuanya macam perak. Tidak ada pasir, tidak ada barang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana yadul ala annaha takunu
Jadi Rasulullah SAW jawab kepada orang Yahudi, di manakah manusia ketika Allah menukarkan bumi ini dan langit semuanya? Nabi SAW kata, di dalam satu tempat yang gelap, dunal jisr, yakni dekat daripada jambatan sirat. Dekat atau bawah daripada jambatan sirat. Di sana mereka menunggu, yakni selesai Allah tukarkan bumi semua dan langit semua. Ala sirati majaz likaunihim bimujawaratih. Yani mereka sebelah sirat, sebelah jambatan sirat. Jambatan sirat bukan di langit, bukan di bumi. Jadi Allah tukarkan langit, tukarkan bumi, manusia sebelah jambatan sirat. Di sana mereka, lepas tu Allah SWT kembalikan manusia kepada bumi baru itu yang bumi mahsyar. Untuk selesaikan muhasabah mereka. Jadi ini soalan pertama orang Yahudi. Soalan kedua, siapakah manusia pertama diberi izin mereka masuk di dalam syurga? Yani setelah para anbiya dan mursalin, lepas nabi-nabi semua masuk, rasul-rasul semua masuk, siapa daripada orang biasa? Nabi SAW bersabda, fuqara'ul muhajirin. Orang fakir miskin daripada golongan muhajirin. Mereka lah orang yang pertama diberi izin masuk syurga Allah. Orang yang fakir. Orang fakir di dunia ni tak dimuliakan, biasa, tak tidak ada nama yang tinggi sebab dia fakir. Tapi di akhirat Allah gantikan dia. Allah gembirakan hati orang fakir. Mereka yang masuk. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ana awwalu man yuharriku hilaqal jannah. Akulah orang pertama yang menggerakkan kunci syurga. Yani aku yang membuka kunci syurga. Yani syurga tertutup. Dan Nabi SAW orang yang pertama yang membukakan pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa bersamamu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, wa ma'iya fuqara'ul mu'minin. Dan bersama aku orang fakir daripada orang beriman. Orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Tapi ini orang fakir dan qana'ah, rasa cukup, dan mereka tidak meminta-minta dan sentiasa menjaga maruah mereka. Sabar dan ridha dan terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini fakir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika fakir itu sombong, atau fakir itu pencuri, atau fakir itu marah takdir Allah Subhanahu wa taala, itu fakir yang dimurkai oleh Allah. Fakir yang celaka, fakir dunia akhirah. Dia bukan fakir dunia saja, fakir dunia, fakir akhirat juga. Kerana Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada fakir mustakbir. Orang fakir miskin di dunia lagipun dia sombong. Dia sombong, dia kibir, atau dia marah kepada takdir Allah, tak terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu fakir yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, soalan ketiga, apakah jemputan makanan pertama makanan mereka ahli syurga? Nabi SAW dia kata, ziyadatu kabidi an-nun, yani al-hud, yani hati ikan. Di sebelah hati ikan ada satu daging atau satu hati lepeh bergantung dengan hati ikan. Itu makanan mereka yang pertama di dalam syurga. Wa syarabuhum min 'ainin tusamma salsabila. Dan minuman ahli syurga, mereka minum daripada satu mata salsabila ain. Itu minumannya dan rasanya sangat sedap. Jadi Rasulullah dengan jawapan ini kalahkan hujah orang Yahudi. Tetapi tetap juga mereka tidak beriman dan tidak percaya Rasulullah, tidak mengikuti Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah sudah jawab kepada mereka.
Lepas tu orang Yahudi ada tanya juga Rasulullah beberapa soalan lain. Mereka tanya Rasulullah, akhbirna an alamatin nabi. Ceritalah kepada kami tentang tanda nabi. Tanda itu orang itu adalah nabi yang betul. Nabi SAW bersabda, tanamu ainahu wa la yanamu qalbuh. Tanda nabi, matanya tidur tapi hatinya tidak pernah tidur. Ini tandanya, ini nabi. Nabi-nabi Allah, mata mereka yang tidur saja. Hati mereka tidak pernah tidur. Hati mereka sentiasa bangun, sentiasa sedar. Kerana itu, di satu hari Rasulullah SAW tidur. Lepas tu Rasulullah bangun, terus salah. Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, tak ambil wuduk lagi. Baru bangun dari salah. Kalau orang bangun dari tidur, kena ambil wuduk. Nabi SAW jawab kepada Aisyah, dia kata, ya Aisyah, kami ini golongan anbiya. Kita tidur dengan mata, tidak tidur dengan hati. Jadi mereka seolah-olah tak tidur. Walaupun mereka kita nampak mereka tidur, tapi mereka perasan kepada segala-galanya yang sekeliling mereka. Hakadha, ini adalah tanda para anbiya. Juga antara soalan yang mereka tanya kepada Nabi SAW, iaitu di satu hari mereka tanya Rasulullah SAW, makanan apa yang Israel mengharamkannya atas dirinya sebelum At-Taurah diturunkan. Israel ini adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Israel, Nabi Yaqub alaihissalam. Nama Nabi Yaqub namanya Israel. Jadi berkataan Israel itu yang sebenar, itu nama Nabi. Itu nama Nabi. Nabi Yaqub alaihissalam. Dan kalau kata Bani Israel, yakni keturunan Israel. Yakni keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Semua Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, bukan Nabi Ishaq, Nabi Ishaq ayah Yaqub. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib. Kebanyakan para anbiya dan mursalin dari keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Sebab itu selalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran Bani Israel, yakni keturunan Bani Israel. Kerana para anbiya yang paling banyak, para anbiya yang paling banyak ada daripada golongan Bani Israel. Dan ini salah satu sebab yang menjadikan orang Yahudi tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana mereka dah biasa Nabi-Nabi Allah daripada golongan mereka, Bani Israel. Daripada golongan Bani Israel. Jadi mereka macam susah nak terima Nabi dari golongan Arab. Ini salah satu. Ini antara perkara yang mereka tidak suka. Ini antara perkara yang mereka tidak suka dan yang menjadi sebab mereka tak masuk Islam. Jadi Nabi Yaqub alaihissalam, dia pernah mengharamkan atas dirinya satu jenis makanan. Jadi mereka tanya Rasulullah SAW, nak Rasulullah rasa malu, tak tahu, mereka tanya Rasulullah, makanan apa yang Israel telah mengharamkan atas dirinya? Makanan apa tu? Kalau kamu Nabi betul, kamu boleh jawab. Maka Nabi SAW terus jawab kepada mereka. Dia kata, Unshidukum billahi alladhi anzala at-Taurah ala Musa. Aku bersumpah atas kamu dengan Allah yang menurunkan Taurat atas Nabi Musa. Adakah kamu mengetahui bahawasanya Israel, yakni Nabi Yaqub, pernah mendapatkan satu penyakit yang sangat menyusahkan Nabi Yaqub? Dan banjarnya masa dia sakit, tak cepat sembuh.
Kemudian dia nazar. Nabi Yaqub nazar, jikalau Allah memberi kesembuhan kepadanya, dia akan mengharamkan atas dirinya makanan dan minuman yang paling disukai di sisinya. Gemaran. Makanan gemarannya. Kegemaran. Makanan dan minuman kegemarannya. Nabi Yaqub. Dia nazar, aku akan haramkan makanan ini sebagai syukur kepada Allah yang telah memberi kesembuhan kepadaku. Dan makanan dan minuman yang kegemaran Nabi Yaqub di waktu itu adalah daging unta dan minum dan susu unta. Susu unta dan daging unta. Itu kegemaran Nabi Yaqub. Dan Nabi Yaqub lepas Allah memberi kesembuhan kepadanya, dia tinggalkan tu. Terus menjatuhkan hukum haram atas dirinya makan daging unta dan minum susu unta. Maka orang Yahudi jawab kepada Nabi, mereka kata, benar, betul. Yani, jawapan Nabi SAW betul, sebab jawapan Nabi SAW semua daripada wahyu. Tapi adakah orang Yahudi lepas tu masuk Islam? Tidak. Adakah orang Yahudi ikut Rasulullah? Tidak. Setakat bertanya saja. Tanya. Tapi akhirnya tidak mendapat petunjuk, tak dapat hidayah dan tak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadzal ashqiya. Dan begitulah orang yang celaka. Orang yang celaka yang suka bercakap banyak. Suka tanya banyak tapi tak beramal. Tak buat, tak ikut. Kita kalau nak tanya, kita tanya dengan niat amal dan ikut ilmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Baik. وكانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت. Antara perkara yang Nabi SAW melawan dengan orang Yahudi, bermusuh dengan orang Yahudi, iaitu adat dan budaya orang Yahudi, jika seorang wanita sedang haid, sedang uzur, keluar darah haid, mereka akan halaukan dia dari rumah. Ini cara orang Yahudi. Mereka akan halaukan dia, keluarkan dia dari rumah, dan mereka tidak membenarkan perempuan itu atau wanita itu makan sekali dengan mereka dan minum sekali dari syahwan yang mereka minum. Mereka akan asingkan untuknya syahwan sendiri, pinggan sendiri. Dia kena makan sendiri, minum sendiri. Dia tak boleh guna hatta selimut mereka. Dia kena tidur di luar. Itu budaya dan adat orang Yahudi yang kejam kepada seorang wanita. Maka ramai orang Arab juga di zaman jahiliyah pengaruh dengan budaya orang Yahudi, jadi mereka ikut juga budaya orang Yahudi. Banyak daripada golongan orang Arab jahiliyah di Madinah ikut juga budaya orang Yahudi sebab mereka jiran, tinggal sama di dalam Madinah. Tapi lepas Allah SWT memberi hadiah yang besar kepada mereka, iaitu Rasulullah SAW, agama Islam, wahyu Al-Quran, jadi orang Arab datang menanya ke Nabi SAW. Orang Arab yang Islam, sahabat Nabi SAW daripada Madinah. Mereka datang, mereka tanya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, cuaca sangat sejuk. Baju kita, selimut yang kita guna sedikit. Kalau kita memberi selimut ini kepada isteri-isteri kita, anak kita, ibu kita, mereka guna tidur di luar rumah, maka kami semua akan binasa dengan cuaca yang sejuk. Dan kalau kita menggunakan selimut itu, yakni mereka miskin,
mereka sangat miskin. Macam satu keluarga kadang-kadang ada 2 selimut saja atau satu. Mereka semua tidur atas bawah satu selimut. Jadi orang Arab itu mereka kata kepada Rasulullah, dan sekiranya kita yang menggunakan selimut itu, kesian perempuan-perempuan kita akan binasa di luar rumah itu di cuaca yang sangat sejuk. Maka di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang haid, darah haid. Qul huwa adza. Katalah dia adalah benda yang kotor. Al-haid itu, darah haid itu kekotoran. Fa'tazilu. Maka jauhkanlah diri kamu daripada perempuan yang sedang haid. Fa'tazilun nisa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dan jangan mendekati mereka kecuali setelah perempuan itu suci. Tapi yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di sini iaitu hubungan suami isteri. Bukan jangan dekati mereka, maknanya jangan dekat dengan mereka. Tak, jangan dekat, ini maknanya di sini jangan buat hubungan. Suami isteri tak boleh buat hubungan waktu haid. Dan perkara itu hukumnya haram dalam Islam. Haram atas seorang suami melakukan hubungan khas dengan isterinya yang sedang haid, yang ada darah haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas turunnya firman Allah itu jawab kepada pertanyaan mereka. Rasulullah kata kepada orang sahabat, kepada orang Islam semua, isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatlah segala-galanya kecuali hubungan khas itu dengan isteri kamu. Itu sahaja yang tak boleh. Yang lain semua boleh. Minum sama, dari cawan yang sama, makan sama, tidur sama, sentuh mereka, duduk dengan mereka, bercampur dengan mereka, itu semua halal dalam Islam. Jadi perempuan-perempuan yang sangat dihina di zaman jahiliyah kerana dia ada darah haid, dihalau dari rumah, tak boleh makan, minum sekali dengan dia, agama Islam dan Nabi Muhammad SAW mengembalikan maruah dan kemuliaan seorang wanita di dunia ini. Dan Nabi SAW berkata kita kena hormat wanita yang sedang haid kerana dia tidak najis. Dia suci. Yang tidak boleh hanya hubungan suami isteri itu sahaja. Itu yang tidak boleh. Sebab itu Sayyidatina Aisyah di dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf di dalam masjid Rasulullah, rumah Rasulullah dengan masjid bersambung. Jadi Sayyidatina Aisyah dia boleh buka tingkap rumahnya, dia boleh nampak dalam masjid. Rasulullah i'tikaf di dalam masjid dan Rasulullah dekatkan kepalanya kepada Sayyidatina Aisyah. Untuk apa? Rambut Rasulullah Masya Allah panjang sehingga menyentuh bahunya. Maka Sayyidatina Aisyah sekat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sapu rambut Rasulullah dengan minyak. Dia sapu rambut Rasulullah dan sekat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah. Rasulullah waktu itu duduk baca zikir dan doa. Baca Quran. Waktu i'tikaf. Waktu itu ibadah. Rasulullah sedang ibadah. Rasulullah sedang i'tikaf di dalam masjid. Tetapi isterinya Sayyidatina Aisyah dari dalam rumah. Sayyidatina Aisyah dari dalam rumah sekat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sentuh Rasulullah, sentuh rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang i'tikaf, padahal Sayyidatina Aisyah memberitahu yang dia sebenarnya di waktu itu sedang haid. Jadi dia cerita itu ingin mengajar dan menunjuk kita umat Islam semua bahawasanya perkara itu tidak ada apa-apa masalah dan jangan terkesan atau pengaruh dengan akidah dan budaya orang Yahudi yang sangat menghinakan wanita yang sedang haid. A'udzubillah min zalik.
Selepas Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman tentang hukum ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya kepada umat Islam, uh, uh, telah sampai kepada golongan Yahudi hukum ini. Sebab orang Yahudi di dalam golongan mereka perkara ni macam budaya yang sangat tetap. Iaitu apa? Tak boleh langsung campur dengan perempuan yang sedang haid. Tak boleh makan, minum dengan dia. Kena halau dari rumah. Waktu dia haid sampai disuci. Auzubillah min zalik. Yani budaya yang sangat teruk lah. Akidah yang sangat tak buruk terhadap wanita. Lepas sampai kepada mereka, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada umat Islam, sesungguhnya Allah suruh kamu jangan melakukan hubungan suami isteri saja. Yang lain semua boleh. Allah tak pernah suruh kamu keluarkan isteri kamu dari rumah. Allah tak pernah suruh kamu jangan makan dan minum dengan perempuan yang sedang haid. Maka orang Yahudi rasa campuru dengan kemudahan hukum syariat Islam. Dan mereka kata, juga rasa geram dalam masa yang sama, rasa geram dan rasa kecewa kerana banyak hukum syariat Islam melawan hukum syariat Yahudi. Mereka rasa terkalah, mereka rasa lemah dengan itu. Mereka kata, ma yuridu hadar rajul. Apa yang mahu sebenarnya Muhammad ni? Muhammad ni nak apa sebenarnya? Syariatnya, agamanya banyak melawan dengan akidah dan syariat kita, orang Yahudi. Kami rasa ni Muhammad ini memang sengaja nak lawan segala-galanya, yakni hukum yang ada di dalam syariat kita, orang Yahudi. Mereka terasa sebab banyak hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kepadanya daripada Allah lawan dengan hukum yang ada di sisi orang Yahudi. Mereka kata Muhammad ini kita rasa tujuannya macam nak lawan kita. Dia sangat nak lawan kita. Ada dua sahabat dengar orang Yahudi kata begitu. Mereka sukalah. Bagus, sakit hati wahai orang Yahudi. Mereka rasa best lah dengan menyakitkan hati orang Yahudi yang selalu musuh dan gacau Rasulullah. Jadi dua sahabat namanya Usaid bin Hudair, Abbad bin Bishr. Mereka datang kepada Rasulullah, mereka kata, ya Rasulullah, baru tadi kita duduk dengan orang Yahudi, kita dengar mereka kata begini. Mereka rasa kecewa kerana hukum ini lawan akidah mereka. Jadi kalau perempuan Yahudi akan rasa dia terhina. Tak boleh campur, tak boleh makan. Tapi perempuan Islam tak macam tu. Kita muliakan, kita makan sama, kita bahkan Sayyidatina Aisyah dia kata, aku dengan Rasulullah tidur mandi sama-sama ketika itu aku haid. Aku ada darah haid. Tapi Sayyidatina Aisyah dia kata, aku minum mandi dengan Rasulullah dari baldi yang sama. Dan Rasulullah gurau dengan saya, dia kata, jangan habiskan air, biarkanlah sikit untuk saya. Yakni Rasulullah sangat tidak menjadikan isterinya Sayyidatina Aisyah rasa dia dihina kerana dia di dalam keadaan uzur dan haid. Seperti mana orang Yahudi buat dengan isteri mereka dan anak dan ibu mereka. Jadi dua sahabat itu, kerana dia gembira, bagus, orang Yahudi rasa kecewa dan geram dengan itu, dia datang tanya Rasulullah. Mereka kata, ya Rasulullah, bagaimana? Kita lawan habis-habisan kepada akidah Yahudi, kita boleh buat hubungan terus dengan isteri kita waktu haid. Nabi SAW marah waktu itu. Dua sahabat itu sahabat yang hebat. Niat mereka baik. Niat mereka yakni macam apa? Mari kita lawan Yahudi dengan secara habis-habisan. Biar mereka sakit hati. Bukan hanya makan, minum, duduk dengan isteri kita yang atau dia sedang haid, kita boleh pun buat yakni hubungan khas itu. Nabi SAW marah. Nabi SAW kata, jangan. Bukan sampai begitu. Kita ikut arahan Allah. Kita ikut syariat dari Allah. Kita ikut hukum dari Allah. Allah menghalalkan ini dan mengharamkan ini. Jadi kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tujuan kita semata-mata nak lawan Yahudi. Bukan itu. Bukan itu tujuan Rasulullah atau tujuan kita melawan orang Yahudi sahaja macam tu, tanpa ada ilmu, tanpa ada wahyu, tanpa ada syariat dan agama.
Kan Nabi SAW marah di waktu itu, dia kata tak, bukan begitu. Bahkan yakni Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan segala-galanya, tapi perkara tu iaitu hubungan suami isteri waktu ada darah haid itu haram. Itu haram, tidak boleh. Allah mengharamkan perkara itu. Maka dua sahabat itu rasa macam, ya Allah, muka Rasulullah marah. Dan sahabat Nabi SAW mereka tahu. Mereka boleh berasan dan boleh tahu bila Rasulullah marah dan bila Rasulullah gembira. Kalau Rasulullah gembira, muka Rasulullah akan berseri-seri seperti rembulan. Mereka terus tahu Rasulullah gembira. Kalau Rasulullah marah, muka Rasulullah akan jadi berwarna merah dan matanya bertukar berwarna merah. Dan ada satu urat di antara dua-dua kinin akan berkembang dengan rasa marah. Mereka terus tahu dari muka Rasulullah SAW itu, sekarang Rasulullah sedang marah. Jadi sebab itu, dua sahabat itu macam rasa tersalah sangat. Lepas tu mereka keluar. Rasa risau. Kalau Rasulullah marah, فَلَا يُكَلَّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ. Kalau Rasulullah marah, sahabat semua rasa takut dan risau. Mereka pergi jauh. Tidak kacau Rasulullah SAW lagi. Lepas mereka keluar dari rumah Rasulullah, sahabat-sahabat yang lain pun rasa Rasulullah macam terasa di dalam hatinya daripada kata-kata dua sahabat itu yang meminta izin untuk melakukan haram semata-mata untuk nak lawan Yahudi. Mereka fikir Rasulullah dah simpan dalam hatinya rasa marah kepada mereka. Tapi tak lama sampai satu hadiah untuk Rasulullah, iaitu susu. Ada satu sahabat bagi susu hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah suruh sahabat yang ada sebelahnya, dia kata pergi panggil dua sahabat ni, Usaid dan Abbad. Dua-dua panggil mereka datang sini minum sekali dengan saya. Jadi lepas dia panggil Usaid dan Abbad, mereka datang cakap, kenapa? Kata Rasulullah panggil kamu. Untuk apa? Dia kata, dia ajak minumlah sama-sama. Tapi kami risau, kami fikir Rasulullah ni dah marah sangat kepada kita. Dah simpan dalam hatinya marah kepada kita. Mereka cakap, jangan. Rasulullah tak pernah simpan dalam hatinya kepada siapa-siapa. Walaupun Rasulullah marah kerana Allah. Dan Rasulullah tahulah niat kamu baik. Tapi walaupun soalan salah, tapi niat baik. Jadi lepas tu, mereka balik kepada rumah Rasulullah dan mereka minum sekali dengan Nabi SAW. Wahakadha. Jadi al-ulama berkata, subhanallah, ulama berkata Allah Subhanahu Wa Taala memilih hukum ini sederhana dan tingah antara umat Yahudi dan Majusi dan Nasrani. Seperti mana tafsir Al-Qurtubi, dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, beliau berkata macam orang Yahudi dan Majusi, golongan Majusi dan Yahudi, mereka suka memutus hubungan dengan habis-habisan dengan siapa? Dengan perempuan yang sedang haid. Dan itu ta'assub dan budaya sangat buruk. Sangat buruk dan sangat menghinakan dan menzalimikan wanita. Dan golongan Nasrani di waktu itu, mereka melepaskan untuk diri mereka segala-galanya. Kalau perempuan haid, sehingga mereka suami isteri boleh melakukan hubungan khas itu walaupun perempuan atau isteri itu sedang haid. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memilih hukum yang sederhana dan tinggi, yang paling baik menjaga maruah dan kemuliaan wanita sebagai wanita, juga menjaga hukum yang bersih, yang suci dan yang sesuai kepada orang Islam. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan hanya hubungan khas antara suami isteri ketika perempuan itu sedang haid. Tapi yang lain-lain semuanya halal. Dia boleh suntuh dia boleh melakukan apa-apa yang lain kecuali perkara itu. Perkara itu sahaja yang haram. Jadi syariat Islam dan hukum syariat Islam hukum yang tinggi dan yang sederhana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, insya-Allah kita berhenti dekat sini. Kita sambung esok insya-Allah
juga kisah-kisah orang Yahudi yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah berhijrah kepada Al-Madinah. Masih ada banyak juga kisah-kisah cara orang Yahudi memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alayhi wa waffiqna lil khair wa a'inna alayhi. اللهم تب علينا توبة نصوحا وزكنا بها قلبا وجسما وروحا. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا نصرته ومتابعته ومحبته، وارزقنا في الآخرة مرافقته وشفاعته يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم ارزقنا رؤيته في اليقظة والمنام، ووفقنا اللهم لإحياء سنته وأحياء أخلاقه وإحياء آدابه وشريعته. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بارك الله فيكم ذو الخير. بارك الله فيك. آمين. Semoga ilmu bermanfaat. Amin ya Rabb.